اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la lisani wa yafqahu qawli. Wa ya ibadallahi taqullaha usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu suwayum. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhamal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib pagi petang ni untuk surau Kampung Haji Mujir. Surau Haji Mujir, Kampung Paya Production 9. Sepatutnya jadual di sana, tapi masih lagi PKP, masih tak boleh pergi sana. Saya masih lagi di zon merah. Mohon ampun dan maaf. Kita doa sampai kita dapat satu hari nanti dapat kuliah offline di Surau Haji Mujir, Kampung Paya Production Negeri Sembilan. Sama-sama kita berdoa insyaAllah untuk lagi barakah petang ni untuk Surau Mujir. Dan sahabat-sahabat tolong share sahabat-sahabat di Kampung Paya. Sambil tu kita baca surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita baca hadis 40 hadis jalan ke surga. Surah Mujir sepatutnya baca kitab Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, Indahnya Hidup Syariat. Kita sambung waktu kita offline. Lagi cantik insyaAllah. Sini kita online untuk Surah Mujir. Kita baca 40 hadis jalan ke syurga. InsyaAllah kita dah masuk hadis yang ke-34, iaitu hadis 34, ringan tulang. Hadis yang ditulis oleh Tuan Guru Syekh Zamri bin Hasim insyaAllah. Kita doakan sama-sama untuk dia insyaAllah. Kemudian kita baca terus hadis yang ke-34, ringan tulang. Tajuk dia ringan tulang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahril tariqi kanat tu'zil muslimin. Sadaqallahul azim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat seorang lelaki yang bersenang-senang di dalam syurga kerana membalas perbuatan baiknya. Allah membalas perbuatan baiknya di dunia, iaitu dia memotong sebatang pohon kayu yang melintang di jalan yang mengganggu jalan orang-orang Islam. Allah, tuan-tuan, simpelnya boleh masuk ke dalam syurga. Bukan masuk dalam syurga, Nabi yang melihatnya. Dia melihat, Rasulullah SAW melihat dan bersabda, seorang lelaki yang bersenang-senang di dalam syurga. Bersenang lenang dia di syurga. Pasal apa? Satu perbuatan yang kecil saja, iaitu di dunia, waktu di dunia dia memotong sebatang pohon yang jatuh di atas jalan, melintang di jalan, mengganggu jalan orang-orang Islam. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kena renung, tuan-tuan. Punya mudah nak masuk syurga, cuma kadang-kadang kita ni tak tahu nak ke syurga atau tidak, nak ke syurga tidak. Pasal apa? Tak ambil tahu sebenarnya, ataupun buat-buat tak tahu, ataupun buat-buat tak nampak. Keterangan hadis, ibadat dalam Islam terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ibadat khusus seperti solat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran dan sebagainya. Bahagian kedua dinamakan ibadat umum, seperti mencari rezeki, membantu orang, mentadbir dengan cekap dan amanah,
melakukan kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Dua kategori ibadat dalam Islam. Ulang balik, yang pertama ibadat khusus, contohnya solat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ibadat yang kedua dipanggil ibadat umum, yakni membaca, mencari rezeki, membantu orang, mentadbir dengan cekap dan amanah, melakukan kerja-kerja, melakukan kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Hadis yang kita bicarakan ini sebenarnya menuntut umat Islam supaya hidup bermasyarakat dan suka bantu-membantu. Kita tidak mahu, kita tidak tahu amalan manakah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa ibadat yang menyelamatkan kita daripada masuk ke neraka. Kadang-kadang ibadat khusus yang kita sangka dapat menolong kita itu tidak sedikit pun membantu kita di akhirat nanti. Ianya berkemungkinan kerana amalan yang dilakukan itu tidak benar-benar ikhlas atau dilakukan tidak berasaskan ilmu. Kita ingatkan puasa kita hebat, ingatkan sembahyang kita hebat, ingatkan haji kita hebat, ingatkan zakat kita hebat, ingatkan apa lagi, baca Quran pun kita rasa hebat. Rupanya tak ada apa pun. Rupanya tidak ada apa. Kata Tuan Guru, tidak benar-benar ada yang ikhlas dan atau dilakukan tidak berasaskan ilmu. Main buat fatwa sendiri saja. Kita bimbang. Ibadat khusus kita ni yang kita sangka dapat menolong kita, rupanya tidak sedikit pun membantu kita besok di akhirat. Ianya berkemungkinan kerana amalan yang dilakukan itu tidak benar-benar ikhlas, membulat, melulu terus kepada Allah Ta'ala. Itu pentingnya bila nak beribadat, mesti ada 4. Saya ulang balik, kalau tuan-tuan ingat, mesti ada 4, yakni nak beribadat, nak buat kebajikan khusus. Pertama mesti ada ilmu. Kita boleh dapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin 4 syarat untuk buat kebajikan, tak boleh dirungkai. Iaitu yang pertama mesti ada knowledge, ilmu. Bila tak ada ilmu, banyak salahnya daripada tepatnya beribadat. Betul, kena ngaji, cari ilmu. Yang kedua mesti ada sabar. Bila buat kebajikan, bila buat beribadat, kita mesti ada bab sabar. Jangan langsung tak ada sabar. Sembahyang pun ada bab sabar. Waktu kita solat tu pun ada sabar. Simple ya. Sami Allah liman hamidah. Berhenti sebentar berdiri selama minimum subhanallah punya masa. Tu. Kalau kita tak juga berhenti, terus saja rukuk, terus saja sujud, mana tamak nina kita? Tamak nina tu lagi satu bab sabar waktu kita beribadat. Waktu kita berpuasa ni, tak lama lagi nak puasa dah. Tak lama lagi nak puasa. Macam mana nak jaga bab kesabaran kita daripada subuh imsak sampailah waktu berbuka puasa? Macam mana kesabaran kita? Itu yang Tok Guru Datuk Ismail Kamus tulis satu buku, Sabar dalam Sabar. Kita belum tahu boleh dapat sabar dalam sabar. Yang paling hebat dalam sabar dalam bulan Ramadan. Ni kena renung, jaga bab kesabaran kita. Yang ketiga mesti ada bab niat. Bila beribadat mesti ada bab niat. Niat ke mana kita? Niat untuk siapa kita beribadat? Kemudian yang keempat, mesti ada tulus ikhlas. Tulus ikhlas melulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan. Jangan dirungkaikan salah satu. Ada 4 tadi. Pertama mesti ada ilmu, kedua mesti ada sabar, ketiga mesti ada niat.
keempat, mesti ada tulus ikhlas mengelulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pentingnya tu yang ditulis ini. Ilmu tu mesti ada untuk beribadat, ibadat khusus. Siapa tahu barangkali kerja-kerja sosial yang kita lakukan di dunia ini dengan penuh semangat dan ikhlas, seperti membantu kenduri kendara dan gotong royong, itu rupanya membantu kita sampai ke syurga. Allah. Tu jadi penanggah tu. Ikhlas dia buat kerja, tidak fikirkan upah, tapi nak buat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan pujian makhluk. Dia mengharapkan redha Allah Taala. Memang ke syurga, tuan-tuan. Tu Allah perhati kita. Walaupun ikhlas dalam gotong royong ataupun jadi penanggah, jadi kenduri kendara tersebut. Apalagi mengalihkan batang kayu yang jatuh di tengah jalan tadi yang kita baca. Nabi lihat orang seperti itu. Ada orang bersenang lenang dalam syurga. Kerjanya apa? Mengalihkan batang kayu yang jatuh melintang. Itu kecil sangat, tapi niatnya ikhlas. Bimbang orang lalu tengah jalan, takut terlanggar motor, jatuh motor, takut terlanggar kereta, pecah tayar kereta, macam-macam. Tu hebat. Habis ayat hadis yang ke-34, kita terus masuk hadis yang ke-35. Apa dia? Tajuk dia adil dalam hukuman. Hadis ini menceritakan adil dalam hukuman. Daripada Buraidah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasa wahidun fil jannah wasnani fil nar fa amma allazi fil jannah farajulun arafal haqqa faqada bihi wa rajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa fin nar wa rajulun qadan lin nasi ala jahli fahuwa fin nar. Riwayat Abu Daud. Artinya, daripada Abu Buraidah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakim itu ada 3 golongan. Satu golongan dapat masuk syurga, 2 golongan lagi ke neraka. Hakim yang ke syurga adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan menjatuhkan hukum dengan kebenaran. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi bertindak zalim dalam hukuman, maka dia akan dicampak ke dalam neraka. Dan hakim yang menjatuhkan hukuman atas kejahilan, maka dia juga ke dalam neraka. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW daripada Buraidah kepada Nabi. Hakim itu ada 3 golongan. Saya ulang balik. 1 golongan dapat masuk ke syurga, 2 golongan lagi ke neraka tempat dia. Hakim yang ke syurga adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan menjatuhkan hukum dengan kebenaran. Itu yang masuk ke dalam syurga. Dia tahu bab keadilan dia. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi bertindak zalim dalam hukuman, maka dia dicampakkan ke dalam neraka. Dah tahu bab kebenaran tapi dia masih lagi nak bab zalim dia, maka tempat dia ke dalam neraka. Dan satu lagi hakim yang menjatuhkan hukuman atas kejahilan, maka dia juga ke dalam neraka. Tak nak disiasat, tak nak dipikir balik, dia terus buat keputusan, dia masuk ke dalam neraka juga akhirnya. Pasal apa? Jahil dia membuat hukuman. Keterangan seorang yang dilantik sebagai hakim sebenarnya memikul tugas yang amat berat. Mereka diamanahkan untuk menjatuhkan hukuman dengan keadilan,
Tidak boleh pilih kasih atau memihak kepada seseorang semata-mata kerana melihat rupa parasnya, warna kulitnya atau agamanya. Ni, ya. Pasal apa? Dia berkompromi pula yang dihukum ataupun yang didakwa. Bilangan hakim yang adil sangatlah sedikit berbanding dengan hakim yang zalim. Sebab itu hanya 1/3 hakim sahaja yang selamat di akhirat nanti. 2/3 lagi dihumban ke dalam neraka, ke dalam api neraka, kerana tidak adil seperti menerima rasuah, mengikut telunjuk pemerintah, tidak meneliti kes dengan baik, tidak terhukum, tidak berhukum mengikut syariat Allah dan sebagainya. Ingat, ya. Saya baca untuk ingatkan semua orang. Tak kira dia pemerintah, tak kira dia hakim, hebat macam mana, kena ingat. Ya. Saya baca lagi sekali. Bilangan hakim yang adil sangatlah sedikit berbanding dengan hakim yang zalim di dunia ini. Yang zalim ni terlalu ramai sebenarnya. Sebab itu hanya 1/3 hakim, kata Tok Guru, yang sahaja yang selamat di akhirat nanti. 1/3. 2/3 lagi dihumban ke dalam api neraka. Pasal apa? Kerana tidak adil kepada menerima bab rasuah. Hakim yang jatuh hukum pun dapat rasuah. Ni bukan saya tulis ni, kitab ni tulis. Ya, bukan saya baca benda lain, saya baca ini kitab. Hadis 40. Ya, pasal apa? Tidak adil hakim tersebut bersekongkol dan menerima pula rasuah. Ditawarkan pada orang yang didakwa. Mengikut telunjuk pemerintah. Ada hakim. Sepatutnya hakim ni neutral. Ya, dia pastikan benda ni neutral, hukuman yang adil. Hakim bertindak seadil-adilnya, tapi bila disergah pemerintah, dia melompat ikut cakap pemerintah. Bukan melompat terus. Macam mana? Dia melatah terus ikut cakap perintah. Pasal apa? Disergah, diterjah oleh pemerintah. Kena faham tu. Ya. Yang nak dihumban ke dalam neraka. Dunia selamatlah, selesa, kaya raya dan macam-macam. Tapi ingat, masuk neraka bukan masuk, dihumban terus. Tu. Pasal apa? Mengikut telunjuk pemerintah. Kemudian, tidak meneliti kes dengan baik. Menjatuh hukum ikut suka hati dia. Ya. Tak study langsung, tak tengok langsung, ketuk meja, angkat kayu, jatuh hukum terus. Sabit terus jatuh hukum. Tak nak teliti, tak nak dibincangkan terus. Ikut kepala dia. Pasal apa? Dia tidak hukum mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun akan dihumban ke dalam neraka. Ya, dia mengaji di negeri Mak Saleh. Tapi apa salahnya mengaji juga hukum-hukum Allah Ta'ala. Dah pasal mengaku dia inna dina indallahil Islam. Dia mengaku umat Muhammad SAW. Tapi kenapa tidak menyatukan hukuman manusia? Bila dilantik sebagai hakim, kenapa tak mengikut syariat Allah dan sebagainya? Memang akan dihumban ke dalam neraka. Bukan masuk, humban terus. Sebab itulah jika kita membaca riwayat hidup para ulama zaman dahulu, kebanyakan mereka tidak mahu dilantik menjadi hakim. Mereka lebih rela diseksa dan dipenjarakan akibat enggan menerima jawatan itu. Mereka sebenarnya bimbang jika menjadi hakim tidak dapat berlaku adil. Mereka juga bimbang keputusan mereka nanti banyak dipengaruhi kuasa pemerintah. Ni contoh ulama-ulama zaman dahulu tak nak sekali pun nak jadi hakim. Dah di offer dah, tapi masih lagi tidak. Rela dia diseksa, dia rela dipenjarakan akibat enggan menerima jawatan tersebut. Tu.
berbeza dengan orang sekarang. Ya, tak dapat jawatan, menangis-nangis, meroyan, macam gila talak dan macam-macam. Orang zaman dahulu siap kena seksa di penjara, tak nak juga jawatan. Allah, tuan-tuan, berbeza sangat. Mereka sebenarnya bimbang jika menjadi hakim tidak dapat berlaku adil. Mereka juga bimbang keputusan mereka nanti banyak dipengaruhi oleh kuasa pemerintah ataupun pentadbir di negara masing-masing. Kepada golongan yang menjawat jawatan hakim, kita nasihatkan supaya berhati-hati dalam memutuskan hukuman. Ingatlah, doa orang yang dizalimi tidak ada hijab di antaranya dengan Allah Ta'ala. Islam menggariskan satu kaedah yang berbunyi, tersilap memaafkan lebih baik daripada tersalah menghukum. Ya. Cerita balik, tersilap memaafkan lebih baik daripada tersalah menghukum. Tu kena ingat. Saya ulang balik, penulis ni tulis, kepada golongan yang menjawat jawatan hakim, kita nasihatkan supaya berhati-hati dalam memutuskan hukuman. Kepada wahai hakim-hakim, penulis bacakan di sini supaya dinasihatkan supaya hakim-hakim di dunia ini berhati-hati dalam memutuskan hukuman. Ingatlah para wahai hakim, ingatlah wahai hakim semua, doa orang yang dizalimi tidak ada hijab, tidak ada blok, tidak ada blocking, tidak ada obstacle, tidak ada halangan. Doa dia terus kepada Allah Ta'ala, orang yang dizalimi. Ingat para hakim yang hebat-hebat. Islam telah menggariskan satu kaedah yang berbunyi, tersilap memaafkan lebih baik daripada tersalah menghukum. Ya. Tersilap memaafkan lebih baik daripada tersalah menghukum. Tu, ingat. Ya, mudah-mudahan kita dapat hadis ini dapat menerangkan pada para hakim semua. Ingatlah, doa yang paling hebat, doa orang yang dizalimi, yang dijatuh hukuman itu mustajab ataupun terus langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hadis yang ke-34, diingatkan kepada para hakim waktu menjatuhkan hukuman, pastikan adil dalam hukuman. Kalau tidak, 1/3 saja yang selamat ke syurga hakim di dunia. 2/3 dalam hadis ini dikatakan dicampak ataupun dihumban ke dalam neraka. Ingat para hakim, tak kira di mana. Ini hadis daripada Abu Buraidah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Dibagikan hakim itu ada 3 golongan. 1 golongan masuk ke dalam syurga, 2 golongan ke dalam neraka. InsyaAllah takat tukut hadis yang ke-35. Mudah-mudahan daripada pembacaan hadis yang ke-35 ni, ini salah satu daripada jalan ke dalam syurga kita. Mudah-mudahan. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Surau Haji Mujir, Kampung Malaysia, Kampung Paya, Port Dickson, Negeri Sembilan, bagi ruang untuk saya teruskan walaupun tak ke sana, tapi kita masih lagi online. Mudah-mudahan. Saya buat awal sikit, bimbang lepas maghrib tak ada line, tuan-tuan. Kalau ada line, kita sambung juga. Cuba sambung lepas maghrib. Mohon doakan. Selalunya tak ada line maghrib di tempat saya. Mohon doakan, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa qdi awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bizil wajjabar wa tasamna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa Allah. Bismillahi masyaallah makana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samai was sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasan asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tahassanna bizil wajjabar wa rasamna malakut allazi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib amma yatawakkalullaha fa huwa hasbuh. Innallaha balighun qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bi halalin harami min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah al-aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil layli wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi. Cuba lepas maghrib kalau ada internet. Dan mohon doakan kami semua insya-Allah. Siapa yang berminat pasal kurma di iklan ada di iklankan tu, boleh kontak saya dan saya ucapkan selamat berbuka puasa siapa yang masih teruskan puasa ganti puasa Sya'ban dan puasa sunat, insya-Allah. Selamat berbuka puasa dan maghrib kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.
InsyaAllah sama-sama, InsyaAllah.